Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi untuk membincangkan tata bahasa asas bahasa Arab, dan kita sekarang ni di pelajaran ke-13 iaitu pelajaran terakhir, dan kita akan sambung untuk membaca teks yang tidak berbaris daripada ayat nombor 33 di muka surat 156. Baik, kita teruskan perbincangan kita. Jadi untuk mengingatkan semula, iaitu membaca teks tidak berbaris ni perlu pada dua kemahiran. Kemahiran ilmu saraf, iaitu menyebut menyebut baris bagi perkataan yang tidak berbaris ini sebelum baris akhir. Itu ialah ilmu saraf. Dan ilmu nahwu menangani baris akhir tiap-tiap perkataan dalam ayat. Jadi kita dah buat beberapa contoh, dan saya rasa kalau kita boleh rujuk semula untuk memantapkan lagi perbahasan kita. Jadi kita dapati sekarang ni kita di ayat nombor 33 ni taklah begitu panjang ayat ni, tapi kita nak biasakan ataupun kita nak melatih bagaimana nak membaca tanpa baris akhir dan juga membaca dengan baris akhir. Baik, kita mulakan perbincangan kita, iaitu pertamanya dot ha kaf ini. Jadi ini nampak gayanya lah, sebagaimana yang kita telah buat banyak kali sebelum ni. Jadi dia nampak gaya ni, dia ialah kumpulan pertama ni. Jadi hanya masalahnya ialah sama ada bahagian ain ni kita nak bariskan atas ataupun baris bawah ataupun baris depan. Jadi nak sebut dia sama ada dhahik ataupun dahak ataupun dahuk. Itu sajalah masalah dia. Ini masalah ini diselesaikan dengan merujuk pada kamus lah. Jadi cari entry dot ha kaf, dan dia akan tunjuklah bahawa sebenarnya dia baris atas, baris bawah. Jadi perkataan dot ha kaf ni, bahagian ain itu dibariskan dari baris bawah, iaitu disebut dhahik. Dhahik bermakna telah ketawa, telah ketawa lah. Jadi kita tahu maknanya telah ketawa. Kemudian ada perkataan ni, dan kita pun dah banyak kali jumpa, iaitu wazan dia fu'al yang menunjukkan kepada jamak bagi perkataan mufrad dia ialah fa'il. Jadi jamak dia ialah fu'al. Jadi di sini kalau kita dah tahu sebutan dia fu'al tulab, jadi dia punya singularnya ataupun mufradnya ialah fa'il, iaitu talib, dan talib maknanya ialah pelajar. Baik, kita tulis semula. Jadi di sini senanglah, ataupun ringkas saja ayatnya. Telah ketawa. Siapa yang telah ketawa? Kita kena biasakan setiap kali jumpa kata kerja, kita kena biasakan untuk di peringkat awal ni, kita biasakan bertanya. Kalau ada kata kerja, maknanya telah ketawa, siapa yang ketawa? Kerana jawapan itulah sebagai pelaku bagi perbuatan ini, dan baris akhirnya dibariskan dengan baris depan. Jadi itu kena biasa, kerana kalau ayat panjang nanti kita kena lihatlah bagaimana macam mana ayat tu, dan tiap-tiap kali kita jumpa kata kerja, kita akan tanyalah siapa yang buat perbuatan ni. Jadi jadi di sini mungkin kita belum lalui lagi, tapi itulah kaedah umumnya. Kita kena biasakan menyebut, kalau jumpa satu kata kerja, kita tanya siapa yang buat perbuatan ini. Dhahik at-tullabu, jadi kena baris akhirnya baris depan. Jadi perbahasannya ialah ini telah ketawa, pelajar-pelajar itu, ini ramailah. Jadi dengan ini ayat ni nampak dah sempurna lah, tapi kita persoalkan pula, maksudnya cerita tentang apa. Itu satu lagi kemahiran. Tiap-tiap ayat dia mesti ada penceritaan. Jadi sekarang dia cerita tentang pelajar-pelajar itu, ini plural, jamak, ramai. Dia apa ceritanya? Telah ketawa. Baik, itu satu pendekatan, satu kaedah yang perlu kita biasakan dalam membaca bahasa Arab ni.
Satu lagi, ada satu kaedah, iaitu kalaulah ini dimulakan dengan kata kerja. Apabila dimulakan dengan kata kerja, pelakunya, walaupun pelakunya ini kata jamak, kata kerja ini tetap berada dalam bentuk yang menunjuk kepada bilangan satu. Itu satu kaedah lah. Iaitu sekarang ni kita ada pelaku ni banyak, tulab maknanya pelajar-pelajar, tetapi oleh kerana perkataan kata kerja ditulis dahulu, jadi walaupun pelakunya ramai, dia tidak tulis dhahiku, kerana kita dah tahu dalam pecahan, dalam pelajaran ke-11 kita telah bincangkan pecahan bagi perkataan kata kerja telah berlaku ni. Dia ada pecahan-pecahan dia tertentu. Perkataan dhad ha kaf itu untuk seorang, kalau ramai dia sebut dhahiku. Begitulah dia punya pecahannya. Jadi kalau kita lihat ada carta yang kita edarkan melalui dalam description kumpulan kita, grup kita ni, ada dalam tu bahan-bahan rujukan ni, boleh download dan boleh print lah kalau nak print. Jadi di sini yang sebagaimana terpapar di sini. Jadi di sini pecahan bagi kata kerja telah berlaku. Fa'ilan fa'al, ya fa'al, fa'il, maf'ul fi'al. Jadi A ni yang hijau ni, ini menunjukkan pada seorang. Tapi kalau ramai macam mana? Dalam catatan ni lah ditunjukkan ya. Kita nak ulang semula. Kalau fa'al lelaki, kalau perempuan fa'alat. Jadi tadi kita sebut tadi dhahik lelaki, kalau perempuan dhahikat. Kalau kamu dhahikta, kalau kamu perempuan dhahikti, dan kalau saya yang telah ketawa dhahiktu. Baik, itu ialah untuk bilangan satu. Kalau bilangan ramai, dalam catatan ni pun ada tulis, digunakan mereka sini ya. Mereka ialah fa'alu, jadi disebut dhahiku. Kalau ramai lelaki ya, kalau ramai perempuan dhahikna. Kalau kamu semua telah ketawa dhahiktum, dan kalau kamu perempuan semua telah ketawa dhahiktunna, dan kalau kami telah ketawa kita sebut dhahikna. Jadi ini pecahan-pecahan daripada kata kerja telah berlaku, iaitu wazan 5 ni. Yang pertama lah fa'al. Fa'al pecahan dia ada 10. Fa'al maknanya untuk lelaki, seorang lelaki telah buat. Kalau perempuan ada pecahannya, ada imbuhan-imbuhannya. Kalau kamu lelaki, kalau kamu perempuan, dan sebagainya lah. Jadi carta ni ada dalam buku kita pelajaran ke-11 ada didetailkan. Boleh rujuk insya-Allah. Ataupun kalau dah download ni, boleh gunakanlah untuk merujuk kepada perkataan yang kita gunakan nanti insya-Allah. Baik, jadi ini nombor 33 ni tak ada masalah sangat ya. Dhahik at-tullabu. Kalau nak sebut perkataan kata kerja ni dengan sebutan yang sempurnanya, kita bariskan dia dengan baris atas ya. Dhahika at-tullabu. Jadi maknanya pelajar-pelajar lelaki itu telah ketawa. Jadi itulah ni ayat yang ringkas saja. Dia kemungkinan kegunaan dalam teks yang lebih besar, kita kena tengoklah konteks perenggan itu. Baik, kita rasanya tak ada benda dibincangkan. Kita terus sambung kepada nombor 34. Dan samalah yang pakai ini, sama strukturnya, iaitu kata kerja dan pelakunya. Dan ayat ke-35 pun samalah, kata kerja dan pelakunya. Hanya kita nak tahulah kata kerja ni makna dia apa, ataupun bagaimana nak menyebutnya. Baik, di sini kita dapati perkataan di sini ada alif tengah-tengahnya. Ada alif tengah-tengah ni. Ini menunjukkan bahawa asal perkataannya, kalau 3 huruf fa'al itu, fa'al, dia terdapat huruf lemah. Jadi di sini kalau kita lihat dalam kamus, jadi saya mungkin terus memberinya. Sekarang saya rasa kita boleh dah mencari dalam kamus sendiri. Jadi asalnya ialah waw, fa, waw, zai. Jadi nak sebut dia fawaz. Fawaz. Hanyalah oleh kerana dia ada huruf lemah ni, ada wazan fa'al, ada huruf lemah. Huruf lemah ni berubah menjadi alif. Itulah timbulnya faza. Dan faza ialah untuk perempuan, untuk lelaki. Faza ialah untuk lelaki. Faza. Seperti mana qala. Jadi kita nak ingatkan semula lah.
Jadi kalau perempuan letaklah ta yang berbaris mati di akhirnya, jadilah dia fazat. Dan atau kalau qala, dia akan jadi qalat. Begitulah perubahan-perubahan yang kita telah tunjuk tadi dalam carta dia, dan ada dibincangkan dalam pelajaran ke-11. Jadi di sini ada ta di sini, jadi kita tahulah sini yang melakukan perbuatan itu ialah perempuan. Sebutan dia fazat. Ta ni baris mati. Seperti mana fa'alat dalam yang kita tunjukkan sebentar tadi. Jadi maknanya apa? Telah berjaya. Telah berjaya, kita tanya siapa dah berjaya ni? Ada seorang perempuan lah dah berjaya ni. Jadi kalau kita lihat ayat ni, maksudnya tak ada perkataan lain kecuali Fatimah. Jadi Fatimah telah berjaya, nak terjemahan dia lah. Jadi dia, oleh kerana dia pelaku bagi perbuatan ni, baris akhir ni baris depan. Itu sajalah. Jadi kita nak mantapkan lagi dalam latihan ni ialah pelaku bagi kata kerja baris akhirnya ialah baris depan. Dan nak mengenal pelaku tu bagaimana? Kita jumpa kata kerja, kita tanya apa ataupun siapa. Jadi sekarang ni ada kata kerja telah berjaya. Siapa dah berjaya ni? Inilah dia yang telah berjaya. Dan oleh kerana ayat ni 2 perkataan saja, tak ada masalah. Tapi kalau ayat lebih nanti, kita kena lihatlah struktur ayat tu dan juga konteksnya, supaya kita tahu siapa yang telah berjaya. Di sini Fatimah telah berjaya. Jadi pada akhirnya dibariskan dengan baris depan. Dan perbahasannya kenapalah, atau perbahasan lainnya, kenapa tidak dibarisan 2? Kenapa tak sebut Fatimatun? Kerana mengikut kaedahnya, kalau wazan ini digunakan untuk menunjuk kepada nama khas, jadi dia tidak dibariskan dengan baris 2. Kerana wazan ialah wazan fa'il. Fa'il untuk lelaki, dan untuk perempuan fa'ilah. Jadi kalau kita nak baca dengan sempurna ataupun dengan barisnya, baris akhir ni, di sini akan disebut fa'ilun, dan ini akan disebut fa'ilatun, menunjukkan kepada pelaku, seperti katibun, penulis, dan katibatun, penulis tapi perempuan. Tetapi kalau wazan begini, dia gunakan untuk menunjukkan makna nama khas, nama orang, jadi dia tidak dibariskan dengan baris 2. Jadi begitulah. Itulah sebabnya Fatimatu, kalau kita nak bariskan dengan baris akhirnya, kita sebut dengan baris 1 saja. Tapi kita boleh baca sebagaimana kita tahu, baca dengan baris mati. Ini Fazat Fatimah. Cukuplah madai. Baik, itu memantapkan lagi, iaitu ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Dan terdapat ayat, terdapat kata kerjanya dan juga pelaku bagi kata kerja. Dan tak larilah cerita tentang pelakunya, iaitu cerita tentang Fatimah. Apa cerita dia? Telah berjaya. Kalau nak terjemahkan dalam bahasa Melayu, kita terpaksa tukarlah struktur perkataan dalam ayat itu. Baik, ini jelas ataupun dah banyak kali kita jumpa, seperti nombor 32 ni telah gembira, Muhammad telah gembira. 33 pelajar itu telah ketawa. Dan di sini Fatimah telah berjaya. Nombor 35 pun sama lah juga. Hanya di sini lain sikit lah. Kita kena kuasai wazan 5 tu daripada kumpulan 1 sampai kumpulan 10. Yang manakah yang sesuai untuk diletak di sini? Baik, kita kena tengoklah. Dan sekarang kerana apa? Kita nak tahu manakah 3 huruf dasarnya supaya kita boleh cari dalam kamus. Baik, kita ambil perkataan ini dan kita lihat pada wazan kita. Baik, okey, di sini. Jadi perkataan ini ialah alif, ba, ta, sin, mim, dan ada ta di sini. Dan ta di sini kita tahu bahawa dia kemungkinan dia berdasarkan kepada pecahan tadi. Kalau lelaki tak ada ta, kalau perempuan ada ta berbaris mati. Kalau ta ni juga boleh dibariskan baris atas, ta, ti, tu. Kalau ta, anta. Kalau ti, anti. Kalau tu, saya. Ini kita tahulah. Jadi pada asalnya, pada asal perkataan ni ialah kita buang yang imbuhan tu dan kita carilah di manakah perkataan ataupun wazan yang sesuai dengan bentuk begini. Dia dimulakan dengan alif. Jadi kita kena biasa ni, itu yang penting kita hafal wazan ni supaya kita nampak begini, kita tahulah dia tidak akan lagi kecuali di sini tempatnya. Kita akan nampaklah kalau kita dah hafal dan ada latihan, ada pengalaman, kita tahulah dia alif tambah di sini. Kemudian ada ta ni selepas huruf pertama.
Jadi mestilah daripada sini, yang lain tak ada pun begitu bentuknya. Jadi dengan ini kita tahulah bahawa 3 huruf dasarnya ialah fa, ain, lam, dan di sini ialah ba, sin, mim. Jadi nak sebut macam mana? Ibtasam. Tapi ada ta tadi di akhirnya, sebagaimana dalam contoh 35 ni. Dia kemungkinan nak sebut dia ibtasamat kalau perempuan, kalau ibtasam ta, kamu telah, ni apalah maknanya. Kalau ibtasamti, kamu perempuan. Kalau ibtasam tu, saya. Jadi di sini kemungkinan tu ada lah. Kemungkinan nak sebut ibtasamat, dia perempuan, ataupun ibtasamta, ataupun ibtasamti, ataupun ibtasamtu. Kemungkinan nak sebut tu boleh. Hanya kita lihat keseluruhan konteks ni. Jadi ada perbuatan, kita soal apa ataupun siapa. Jadi sekarang tinggallah nak tahu apakah dia makna perkataan ni. Ibtasam. Jadi kena tahulah 3 huruf dasarnya ba, sin, mim, dan buka kamus. Iaitu kalau kita buka kamus, dia akan tunjukkan bahawa ba, sin, mim ni maknanya senyum, tersenyum. Jadi ibtasam maknanya tersenyum. Hanya nak pastikanlah nak sebut ni ta ni nak matikan ke ibtasamat, ataupun ibtasamta, ataupun ibtasamti, ataupun ibtasamtu. Nak tahu itu kena lihat keseluruhan ayat ni. Jadi di sini at-talibat, samalah perkataan tulab tadi kita dah bincang. At-talib lelaki, kalau perempuan talibah, dan kalau ramai ditambah, dibuang ta marbutah dan ditambah alif ta di sini. Jadi at-talibat iaitu kata jamak bagi talibah. Jadi di sini perbandingan kata sepatutnya kita telah kuasai sikitlah. Dia talibah seorang pelajar perempuan, kalau talibat beberapa orang pelajar perempuan. Jadi di sini telah tersenyum, mestilah pada ayat ni 2 perkataan dia, mestilah siapa yang tersenyum ni, mestilah pelajar-pelajar perempuan itu telah tersenyum. Dan kaedah ni samalah seperti kaedah yang nombor 33 tu. Kalau walaupun pelaku dia ialah ramai, tetapi oleh kerana dia mulakan dengan kata kerja, dia kata kerja itu akan dalam bentuk seorang. Dia tak boleh kata, di sini tak boleh kata lah dahiku at-tulam, di sini pun tak boleh kata ibtasamna at-taliban. Kerana kalau kita lihat semula, kalau kita lihat perkataan yang menunjukkan pecahan bagi kata kerja telah berlaku, kumpulan yang ke-8. Di sinilah kau nampak di paparan ni. Jadi kalau kita gunakan perkataan ibtasam, jadi ini asalnya ifta'al, ibtasam. Tapi kalau perempuan yang buat tu ibtasamat, kerana wazan dia ifta'alat. Kalau anta ibtasamta, kalau anti ibtasamti. Kalau saya ibtasamtu, kerana wazan dia ifta'altu. Jadi kita gantikan dengan ba, sin, mim. Kita kiaskanlah, letakkan ba ni bahagian fa, sin bahagian ain, dan mim di bahagian lam. Jadilah perkataan baru, iaitu ibtasamtu di sini. Dan ibtasamti, ibtasamta, ibtasamat. Dan asalnya kata lelaki ibtasam saja. Baik, ini untuk seorang. Kalau ramai macam mana? Kalau ramai, kita boleh tengok carta ni yang menunjukkan kepada ramai. Ramai ni nombor 8 di sini. Jadi ifta'al. Kita buat dia punya ni. Ada nak menunjukkan. Jadi ini memanglah sepatutnya telah kita kuasai. Supaya kita baca teks yang tidak berbaris, kita boleh baca dengan selesa. Jadi kalau ramai ni sepatutnya disebut macam mana? Sepatutnya disebut ifta'alu ibtasamu. Untuk lelaki, mereka lelaki telah tersenyum. Kalau mereka perempuan, di sini sebutannya ibtasamna, pendek nun ya. Jadi ibtasamna kita gantikan fa, ain, lam dengan ba, sin, mim. Kalau kamu semua lelaki telah tersenyum, ibtasamtum. Dan kalau kamu semua perempuan telah tersenyum, ibtasamtunna. Kalau kami telah tersenyum, ibtasamna. Jadi perkataan-perkataan imbuhan ni yang dilambangkan dengan warna merah ni menunjukkan kepada siapa yang melakukan perbuatan itu, perbuatan tersenyum itu. Jadi di sinilah bahasa Arab, kalau satu perkataan tu dia melambangkan siapa yang buat, lelaki atau perempuan, bilangan dia seorang ataupun ramai, satu perkataan saja. Jadi ini yang pentingnya kita menguasai pembentukan wazan-wazan pecahan daripada kata kerja telah berlaku yang di atas ni. Di fa'al,
Asalnya 5, wazan 5 ni fa'al, ya fa'al. Tapi fa'al ni pecah daripada 10. Kerana fa'al pada asalnya menunjuk pada makna dia seorang lelaki telah buat. Kalau perempuan ada imbuhan dia, fa'alat. Kalau kamu lelaki, fa'alta. Kamu perempuan, fa'alti. Dan saya lelaki atau perempuan, fa'altu. Dalam cerita ni lah. Begitulah sama seperti bagi keseluruhan kumpulan daripada 1 sampai ke 10. Jadi kalau kita dah biasa dah didedahkan dengan cukup banyak pendedahan kita dan pembacaan kita, insya-Allah kita jumpa perkataan yang dalam teks kita boleh nak sebut yang mana satu yang paling sesuai lah. Jadi kembali pada teks kita di sini, berdasar pada kaedah yang disebut dalam nombor 33 tu, jadi digunakan kata kerja tapi bentuknya seorang, kerana kata kerja tu ditulis dahulu walaupun pelakunya ramai. Talibat ni ramai, at-talibat. Jadi ibtasamat at-talibat, itulah maknanya apa, pelajar-pelajar perempuan itu telah tersenyum. Dan tengoklah kenapa dia tersenyum, tengok daripada perenggan yang dipetik ayat ini. Baik, dan ini juga tak lari daripada cerita tentang apa? Cerita tentang pelajar-pelajar perempuan itu, apa ceritanya? Telah tersenyum. Jadi di sini oleh kerana dia, kita mencerita tentang dia pada akhirnya pada depan. Ataupun dari segi istilahnya disebut fa'il, iaitu pelaku bagi perbuatan ini. Jadi itulah dia perbahasan untuk mengukuhkan lagi. Sekarang ni ayat ni dimulakan dengan kata kerja. Jadi adalah perbahasan di sikitnya yang insya-Allah kalau kita ulang dalam video ni, YouTube ni, mudah-mudahan kita akan lebih mantap ya. Baik, selesai itu kerana ayat ni ringkas saja, tak ada menunjukkan tempat, tak ada menunjukkan masa, tak ada menunjukkan sebab. Kerana kalau menunjukkan masa, tempat, sebab, objek, baris akhirnya akan dibariskan baris atas. Jadi sekarang ni oleh kerana dia terlampau ringkas, jadi kita dapati satu je baris depan kerana dia pelaku ataupun menceritakan tentangnya. Baik, selesai ayat 35. Jadi kita boleh teruslah kerana ayat ni ringkas saja. Dia tak perlulah kita ulang dengan apa orang kata, dengan detail satu persatu, kerana kita pun dah buat sebelum ni dengan detail satu persatu. Jadi kita insya-Allah boleh laju sikitlah. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-36. Di sini pun dah biasa kita sebut dan ada perkataan ni, iaitu telah baca qara Muhammad buku itu. Jadi mestilah dicerita tentang sesuatu kan. Tak cerita tentang buku itu kerana lain tak sesuai ni. Kerana ada perkataan telah baca, ada perkataan Muhammad. Jadi dalam struktur susunan ni mestilah mencerita tentang Muhammad. Apabila mencerita tentang Muhammad, pada akhirnya kenalah pada depan. Dia telah baca Muhammad, apa yang dibaca? Baca buku, biar kena pada atas. Jadi ini merupakan ulangan ataupun mengukuhkan lagi lah struktur yang mudah ni. Hanya perkataan ini je lah. Dan kalau dari segi perbahasan, kita kena tahu nak baca fa'al ataupun fa'il ataupun fa'ul. Tapi oleh kerana perkataan dah biasa, kita tahulah sebutan ialah fa'al, iaitu qara'. Dan nak sebut baris akhir hamzah ni, kalau nak sebut baris akhir ni, kita gunakan baris atas, kerana itu kaedahnya. Kata kerja telah berlaku, kalau nak sebut baris akhir ni, dia akan diberikan baris atas. Jadi kena sebutlah qara'a Muhammadun al-kitab. Maknanya apa? Cerita pasal Muhammad. Apa cerita dia? Telah baca. Apa yang dibaca? Buku. Jadi perkataan Alkitab ni boleh diterjemahkan sebagai buku ataupun buku itu ataupun yang sesuai buku tersebut, tetapi tak boleh diterjemahkan dengan meletak penjodoh bilangan 1. Dia tak boleh kata Muhammad telah baca sebuah buku. Tak boleh kata begitu kerana dia ada alif lam ni. Jadi kita tahulah alif lam dia tidak akan bertembung dengan 1, penjodoh bilangan 1. Tidak bertembung dengan 1. Contohlah ya. Jadi kalau ada alif lam, 1 tak ada. Kalau ada 1, alif lam tak ada. Jadi dia macam itulah. Jadi di sini ada alif lam. Jadi perkataan 1 tak boleh digunakan untuk menterjemahkan makna perkataan ni, kata nama ni. Tak boleh kata sebuah, satu buku, kerana ada alif lam. Tapi kalau tak ada alif lam, padamkan sementara, barulah maknanya ialah
satu buku ataupun sebuah buku. Maksudnya Muhammad telah baca sebuah buku. Itu dia punya kaedah penggunaan alif lam. Baik, selesai ayat yang ke 36. Ayat ini ringkas. Ini kita nak mantap. Sini kita mantapkan apa dia? Pelakunya pada akhir pada depan, dan yang kena buat objek pada akhir pada atas. Dan begitulah. Di sini ayatnya sama juga, tapi kerana di sini kalau sekali pandang kita nampak ini cerita pasal Fatimah. Ini risalah, ini surat ataupun apa saja yang sesuai, risalah, artikel ke apa saja yang sesuai lah. Dan di sini mestilah kata kerja ni dia ada tak yang dibariskan dengan baris mati. Kerana cerita pasal Fatimah. Jadi nak baca pun kita pun biasa perkataan ni. Katabat, maknanya tulis, okey, telah tulis. Fatimah tu, okey, pada depan. Dan apa yang ditulis? Ar-risalata. Itu artikel ataupun surat dan sebagainya. Jadi dengan balik akhir ni kita, dengan membaca dengan balik akhir, kita nampaklah maknanya. Hanya nak memantapkan lagi cerita pasal apa? Fatimah. Apa ceritanya? Dia telah tulis. Apa yang ditulis? Surat. Dia bila dia dah tahu dah fungsi-fungsi ni, kita beri baris akhir dia. Cerita pasal Fatimah pada akhir kena pada depan. Dan kalau ada objek bagi satu perbuatan, dia tulis. Apa yang ditulis? Baris akhirnya kena baris atas. Itulah dia punya kaedahnya. Jadi boleh kita ulang-ulang selalu, ataupun kita kena ingat lah. Kena baca satu teks, satu ayat dalam bahasa, mestilah kena fikir benda ni, kerana dia ada baris akhir. Dan kita pun dah bincangkan, kita boleh baca suatu ayat tu tanpa baris akhir. Itu kita akan baca katabat Fatimah ar-risalah. Dan itu lebih kepada pembacaan santai. Tapi kalau nak baca dengan baris akhir, itu adalah sebab-sebab dia. Mungkin dalam ujian ataupun dalam ucapan rasmi, itu kita kena baca lah dengan baris akhir. Baik, selesai. Saya rasa tak ada apa nak dibincangkan sangat, nak memantapkan saja. Kata kerja telah berlaku ni katab. Kalau perempuan katabat. Kalau kamu lelaki katabta. Kalau kamu perempuan katabti. Kalau saya katabtu. Itu sajalah yang perlu kita mantapkan lagi. Baik, selesai ini. Dan juga kita nak mantapkan juga bahawa kalau ada alif lam tak boleh tulis satu. Samalah kaedah tadi, ya. Tak boleh kata Fatimah telah menulis sepucuk surat, ataupun Fatimah telah menulis satu artikel. Tak boleh kata, kerana dia ada alif lam. Jadi nak terjemahkan ni, tengok konteks yang sesuai. Kita boleh kata surat saja, ataupun kita boleh kata surat itu, ataupun artikel saja, ataupun artikel itu. Dia tengok konteks, ya. Jadi sekarang nak mantap penggunaan alif lam, kerana penggunaan alif lam ni banyak terkeliru. Yang paling mudah sekali, kalau ada alif lam, jangan sebut satu ataupun penyudah bilangan satu tu. Kalau tak ada alif lam, mesti sebut satu. Itu je lah kaedah yang umum yang boleh digunakan pakai banyak keadaan. Baik, selesai 37. Jadi kalau kita lihat ni, kita sikit lagi, ya. Mungkin insyaAllah boleh selesai dalam masa sesi akan datang, boleh selesai ni. Dan baru kita masuk dalam perenggan yang lebih banyak lah, banyak dia. Baik, kita cuba selesaikan setakat yang kita mampu untuk malam ni, insyaAllah. Dan kita sambunglah pada sesi akan datang. Jadi sekarang kita di ayat yang ke-38. 38 sama lah, dimula dengan kata kerja dal ra'sin, maknanya apa? Telah belajar. Daras. Kemudian ni dah jumpa tadilah, pelajar-pelajar itu. Okey, kemudian ini perkataan apa ni? Dia al-maddan, maknanya subjek, ya. Subjek nama lah, kata nama je kita hafal aja subjek. Okey, subjek maddah, sebutan dia maddah, subjek. Kemudian plural dia mawad. Ni kita tambahlah mawad. Ada sabdu di sini, mawad. Mana subjek. Ini satu subjek. Ini mata pelajaran lah, kita boleh kata begitu, subjek. Ini subjek. Di plural dia mawad. Di sinilah ada sabdu ni pada dal tu. Baik, jadi tahulah ni subjek itu. Nak terjemahkan tak boleh kata satu subjek. Jadi pelajar ni telah belajar, pelajar-pelajar tersebut ataupun pelajar-pelajar itu, pelajar-pelajar lelaki itu, kemudian subjek itu. Okey, kemudian perkataan ini dia dah tahu dah
pelakunya pelajar-pelajar itu. Maksud cerita tentang pelajar-pelajar itu. Okey, apa ceritanya? Telah belajar. Apa dia dah belajar? Subjek itu atau subjek tersebut. Kemudian ini nak sebut macam mana ni ataupun apa maknanya? Dah ada kata kerja, dah ada pelaku, dah ada objek bagi kata kerja itu, dan yang lain tu adakah ini menunjukkan masa? Itu kita kena tengok makna lah. Adakah ini menunjukkan tempat? Adakah ini menunjukkan sebab berlaku pembelajaran itu, ataupun ini menunjukkan keadaan? Dia nampak gaya ni, di keadaan ni. Kerana makna masrur tu ialah daripada sarra. Sarra maknanya telah menggembirakan. Dia asalnya sin. Kalau saya tulis ni asalnya sin, ra, sarar. Tapi ada dua ra ni dia disabdukan. Jadi sarra. Jadi sarra, kalau kata kerja sedang berlakunya yaf'ul. Yaf'ul. Jadi sepatutnya disebut yasrur. Begitulah kalau wazan yaf'ul. Tetapi oleh kerana ada dua ra di sini, dia hanya disebut yasurru. Dia nak sebut ringkas dia, kita terpaksa lah sebut baris akhirnya. Kalau tidak dia terlampau ringkas. Bila terlampau ringkas takut tak jelas sebutannya, dia kita sebut yasurru. Yasurru maknanya apa? Sedang menggembirakan. Sarra maknanya menggembirakan. Dia yasurru, sedang menggembirakan. Orang yang gembira, jadi wazan fa'il. Jadi wazan fa'il sepatutnya tulis sarir. Tapi tidak ditulis begitu, dia akan ditulis sar. Okay, tulis ke bawah. Dia akan tulis sar. Satu sarun. Kalau nak dihidupkan pada akhirnya lah. Sarun seperti perkataan dal, surah Al-Fatihah tu, dalin. Boleh bawah. Dalin. Ini asalnya ialah dal sahaja, ada dua lam. Seperti inilah sarir, dalil, tapi dia disebut dal sahaja. Dan ada ya nun di sini menunjukkan ramai, ya. Jadi kita akan bahas sebentar lagi. Baik, itu asalnya dalin atau contoh sarin. Ini yang menggembirakan, ya. Kalau yang digembirakan, wazannya maf'ul. Jadi bila maf'ul kita nampaklah masrur. Masrur yang digembirakan. Maksudnya dia gembira lah, ya, walaupun makna literal ni yang kena gembira. Baik, sekarang ni ada ini masrur untuk seorang lelaki. Kalau perempuan masrurah. Kalau ramai lelaki masrurun. Ada waw nun di sini, ya. Macam muslimun. Kalau ramai lelaki. Tetapi kita tahu dalam ayat kena ada pelaku, iaitu at-tulab, balik akan dari depan. Ini darasa, cerita tentang pelajar-pelajar itu, apa yang dia belajar, al-maddata pada atas, kerana dia objek, dan di sini keadaan dia kena baris atas. Hanyalah kalau bentuknya kata jamak, baris atasnya dilambangkan dengan ya nun. Inilah dia, ini perbahasan satu lagi. Jadi masrurin. Jadi masrurin, apa beza masrurin dengan masrurun? Masrurun ialah keadaan kata jamak ni baris depan. Kalau masrurin, keadaan kata jamak ni baris atas atau baris bawah. Dan sekarang ni dia gunakan baris atas ataupun baris bawah. Jadi kedua-dua boleh tu. Jadi di sini kita tahu bahawa kalau menunjukkan keadaan sesuatu, apabila dalam ayat yang ada kata kerja yang menunjukkan keadaan sesuatu itu, baris akhir ni kena baris atas. Jadi itu pasal digunakan masrurin. Dan kenapa digunakan jamak ni? Kerana pelajar-pelajar. Jadi pelajar-pelajar itu telah belajar subjek itu dalam keadaan gembira. Dengan gembira. Itu dia punya makna perkataan-perkataan ini dalam keadaan. Di sini kerana menunjukkan keadaan. Dia kita nak terjemahkan, letaklah dalam keadaan ataupun sambil gembira ataupun apa yang sesuai. Dan di sini yang menunjukkan keadaan tu baris akhirnya kena baris
atas. Hanyalah kata jamak baris akhir kalau baris atas dilambangkan dengan ya nun, dan kalau waw nun menunjukkan bahawa perkataan itu baris akhir ni ialah baris depan. Jadi ini satu satu kaedah, iaitu kalau jamak, kalau plural dia ada dua lah, ditambah di akhir sama ada waw nun ataupun ya nun yang menunjuk ataupun yang berdasar kepada baris akhir. Kalau waw nun baris depan, kalau ya nun baris atas atau baris bawah. Jadi kita kena pastilah nak gunakan perkataan jamak tu sama ada baris akhir baris depan ke baris atas atau baris bawah. Kalau baris depan kita gunakan masrurun, muslimun. Kalau baris bawah atau baris atas kita gunakan masrurin ataupun muslimin. Jadi di sini dari terjemahannya kita pasal pelajar itu telah belajar subjek itu sambil gembira. Itu dah dia punya terjemahan bebas lah. Baik, ayat yang ataupun ayat yang ke-39 saya rasa kita kena tangguh pada sesi akan datang kerana masa kurang seminit ni. Jadi itu saja untuk hari ini, insya-Allah kita sambung pada sesi akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.